Peruntukan dana komuniti madani sedia ditambah. Met Malaysia keluarkan amaran hujan sangat lebat berterusan tahap bahaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peruntukan RM1 bilion untuk inisiatif dana komuniti madani menerusi Belanjawan 2024 sedia ditambah kepada RM2 bilion. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, penambahan itu mengambil kira keberkesanan inisiatif tersebut dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata setiap kampung, desa, rumah panjang dan projek perumahan rakyat PPR akan diberi dana maksimum RM100,000 untuk memulakan projek ekonomi seperti kraftangan atau hidroponik. Kita bagi wang dan penghulu, penggawa atau ketua kampung atau tuan rumah, dia akan adakan perjumpaan memutuskan apa projek ekonomi untuk kampung itu. Faham kan? Ya. Ini belanjanya itu akan mencecah bilion ringgit. Ini kali pertama kita coba. Ya. Di kampung itu masyarakat datang kuasa dia putuskan. Bukan nak baiki jambatan atau pagar masjid, itu peruntukan lain. Tapi projek ekonomi, dia nak tanam sayur ke, dia nak buat hidroponik ke, dia nak buat kerang craft tangan ke, itu keputusan dia. Beliau berucap merasmikan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023. Jelas Datuk Seri Anwar, sekiranya masyarakat desa terlibat perlukan bantuan, mereka boleh berhubung dengan pelbagai agensi antaranya Jabatan Pertanian dan Majlis Amanah Rakyat MARA. Seluruh rakyat diseru kurangkan pengambilan gula dalam makanan untuk elak risiko penyakit diabetes. Perdana Menteri berkata kesedaran tentang kepentingan kesihatan di negara ini kurang sehingga Malaysia mencatat jumlah pesakit diabetes tertinggi di Asia Tenggara. Justru Datuk Seri Anwar mengarahkan semua kementerian laksanakan kempen kurangkan gula dalam pemakanan. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Khamis lalu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019 mendapati penyakit kencing manis mencatat peningkatan ketara daripada 11.2% pada 2011 kepada 18.3% pada 2019. Baik, kita beralih ke perkembangan ini. Hujan sangat lebat berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di beberapa lokasi di sekitar Kelantan dan Terengganu sehingga Isnin ini. Met Malaysia memaklumkan di kawasan Kelantan, kawasan terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah dan Bacok. Juga Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Di Terengganu pula Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Amaran hujan lebat berterusan tahap buruk juga dijangka berlaku bagi tempoh yang sama. Ia membabitkan Hulu Perak, Gua Musang, Kelantan selain Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman di Terengganu. Amaran hujan berterusan peringkat waspada pula dikeluarkan untuk seluruh Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Juga Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar dan Manjung di Perak. Di Pahang pula membabitkan Jerantut dan Kuantan. Dan ini pula kita ke perkembangan banjir di Terengganu. Ya, setakat pukul 6 petang tadi, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 613 orang. Ya, perinciannya kita bersama Audi Muhammad Noor di Kuala Terengganu.
Ya, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 613 berbanding 540 orang pada petang tadi. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan Kuala Terengganu 267 orang, Kuala Nerus 34 penduduk di Dewan Sivik Batu Rakit iaitu di Kuala Nerus, Marang 96 orang manakala Besut 147 orang dan Dungun 61 manakala Kemaman 13 orang. Kenaikan ini kerana hujan lebat bermula jam 2 pagi tadi sehingga jam 3 petang tadi, dan juga meteorologi telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan sehingga 27 November ini. Dan saya tidak keseorangan, saya bersama dengan Tuan Haji Nordin Ismail merupakan penghuni PPS Sekolah Kebangsaan Atas Tun. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Tuan Haji boleh berkongsi sikit dengan masyarakat luar tu bagaimana keadaan di PPS ni, layanannya kepada Tuan Haji dan juga penghuni-penghuni di sini di PPS Sekolah Kebangsaan Atas Tun. Layanan semua okey belaka. Layanan makan minum cukup. Pak tidur pun okey. Budak-budak pun tak ada bising-bising lah. Mana kalau tidur pun okey. Okey belaka. Okey Ji, bagaimana dengan keadaan rumah Tuan Haji sekarang? Rumah saya keadaan sekarang ni tak boleh pergi balik lagi sebab kerana bilik air belum boleh pakai lagi. Kira air masih lagi naik Haji? Air lagi masih banyak depan rumah. Sebab tu kita tak boleh balik lagi kat rumah. Sebab air pun malah macam saya kabaran ya. Okey, baik Tuan Haji, terima kasih kerana sudi berkongsi sedikit daripada di PPS ni dan keadaan rumah Tuan Haji. Dan saya menasihat kepada ibu bapa supaya mengawal anak-anak mereka di PPS yang anda menghuni untuk mengelakkan keadaan yang tidak diingini berlaku. Dan sekiranya ini setakat ini saja perkongsian saya untuk keadaan semasa di banjir di Terengganu ini. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Audi. Saudara, di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir juga meningkat kepada 58 orang daripada 19 keluarga. Sebuah PPS di Bacok kembali dibuka lewat petang tadi selain di Pasir Mas. Hujan berterusan di Kelantan hari ini mengakibatkan beberapa kawasan rendah di negeri itu kembali dinaiki air. Laman Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memaklumkan 9 penduduk terjejas di Bacok kini ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bris Panco, Bacok, manakala di Sekolah Kebangsaan Tok Deh, Rantau Panjang, kekal menempatkan 49 penduduk. Sementara itu, bacaan paras air Sungai Kelantan di Kuala Besar telah melepasi paras bahaya iaitu 2.05 meter. Dua lagi sungai, masing-masing Sungai Golok di Rantau Panjang berada pada paras amaran iaitu 8.91 meter dan Sungai Semerak di Pasir Putih pula menunjukkan bacaan berwaspada iaitu 2.202 meter. Mana-mana kediaman yang ingin dibina berhampiran sungai perlu mengambil kira aspek keselamatan termasuk reka bentuk bertiang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah ia bagi mengelak rumah tersebut ditenggelami air sekiranya banjir. Titah baginda ciri itu antara yang ditekankan untuk projek Rumah Rakyat Al-Sultan Abdullah Rurasa. Dasar pada lokasi tempat. Yang diutamakan ialah mereka-mereka yang berada di kawasan yang selalu kena banjir dan sebab itu kita ada dua bentuk rumah, iaitu satu rumah bertiang dan satu rumah tak ada bertiang. So saya sendiri tak tahu lokasi rumah-rumah ya yang telah dipilih oleh pejabat daerah. Pejabat daerah lah yang bertanggungjawab dan saya harap tak adalah penghuni-penghuni sini mempersoalkan kenapa rumah saya tak ada berkaki lah, tak ada bertiang lah, kenapa rumah saya begini begitu. Jangan, saya harap tidak ada soal-soal seperti ini dalam minda kita. Ini semua kehendak Allah SWT, rezeki daripada Allah SWT. Baginda bertitah demikian pada majlis penyerahan kunci Rurasa di Pulau Tawa, Jerantut. Keseluruhannya terdapat 22 penerima Rurasa bagi daerah itu. Baik, berikutnya kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 7 malam.
Baiklah, seterusnya kita ikuti pula ramalan cuaca untuk esok. Laporan kaji selidik Merdeka Center berhubung pentadbiran setahun Perdana Menteri diambil maklum. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata ia dilihat daripada sudut pandang positif iaitu untuk tambah baik usaha menyelesaikan masalah termasuk isu berkaitan ekonomi. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata walaupun laporan tersebut bersifat snapshot atau keratan rentas, ia tetap diteliti. Terdahulu ketika majlis sambutan setahun Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Anwar menegaskan tahun depan fokus akan diberi kepada pembangunan ekonomi termasuk pendapatan rakyat. Menerusi Dasar Ekonomi Madani, Pelan Indo-Industri Baru NIMP 2030, usaha membanteras rasuah dan tambah baik tadbir urus kerajaan termasuk hala tuju pertumbuhan ekonomi berada di landasan tepat. Kongres Nasional Tahunan Parti Keadilan Rakyat PKR 2023 bermula hari ini mengangkat tema memaknai reformasi menjulang madani. Kongres selama 2 hari itu dimulakan dengan perasmian serentak Kongres Nasional Angkatan Muda Keadilan AMK dan Wanita. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata ia persimpangan unik bagi partinya kerana ini tahun pertama Presiden PKR Datuk Seri Anwar mengetuai portfolio dalam kerajaan. Tapi ia satu peralihan yang perlu berlaku bahawa sebagai parti utama di dalam gabungan kerajaan, tumpuan adalah untuk kepada soal-soal bina negara dan soal rakyat. Beliau berucap merasmikan Kongres Nasional Tahunan AMK dan Wanita di Putrajaya. Kedua-dua sayap telah memulakan persidangan masing-masing disusuli perbahasan ucapan dasar ketua sayap. Ia diikuti sesi pergulungan oleh setiausaha, naib ketua, timbalan ketua dan ketua sayap masing-masing. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan ucapan dasar pada pukul 8.30 malam ini sekaligus merasmikan Kongres Nasional Peringkat Pusat. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sekali lagi menzahirkan penderian dan duka cita atas penderitaan rakyat Palestin. Baginda merayu penyatuan ummah dalam mendedikasikan sokongan padu menentang kezaliman Israel. While we may feel helpless watching the despair of our ummah, especially our brothers and sisters in Palestine, we must never forget that the boundless power of prayer combined with the illuminating force of knowledge and truth has the transformative potential to bring us out of the darkest of catastrophes. Remember, alone we may not do much, but together and united we can always do wonders. And I stress again here, let us all stand united for Palestine. Baginda bertitah demikian pada Majlis Convocation Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ke-39 di Gombak, Selangor. Bagi memudaya semangat kesukarelawan dalam kalangan belia 18-20 tahun,
kerajaan akan menerapkan konsep pay it forward. RM500 kepada golongan belia yang berjaya melakukan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf oleh kerajaan. Program Rakan Muda telah diberi nafas baru membentuk jati diri dan berkepribadian anak muda. Peruntukan ditambah kepada RM20 juta untuk Rakan Muda. 12 buah masjid di wilayah persekutuan dipilih sebagai pusat pelindungan untuk mangsa keganasan rumah tangga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia inisiatif bagi memberi pelindungan segera kepada mangsa. Jelas beliau, pelindungan di masjid terbabit ditawarkan tanpa mengira agama, bangsa dan jantina mangsa. Pihaknya turut menyediakan khidmat nasihat, sokongan psikologi serta kaunseling. Yang langkah bila saya cakap pada program saya duduk gambar Human Rights celebration. Jadi kita tidak mahu mereka keseorangan dan malah kita juga ada bekerjasama dengan pihak masjid untuk mereka boleh lari sementara kalau berlaku sesuatu terhadap mereka, dan kita bertindak di seluruh negara ini, bukan sahaja untuk secara kecil-kecilan, tetapi seluruh negara kita bertindak bersama dengan pihak-pihak yang tertentu. Malah tempat pelindung ada juga kita adakan 43 buah tetap. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen Hentikan Keganasan terhadap Wanita di Ibu Negara. Lebih 600,000 pengunjung hadir ke KUDN Putrajaya 2023 setakat hari keempat penganjurannya. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rupiah Wang, optimis sasaran 1 juta pengunjung ke karnival itu boleh dicapai. Kita telah pun orang kata cuba menunjukkan juga beberapa inisiatif kementerian, antaranya rural tourism yang telah dilaksanakan oleh semua agensi kita, dan kita boleh lihat bagaimana peranan agensi kita seperti Perda, Ketengah, Kejora, Kedah, yang telah pun memperlihatkan rural tourism ini merupakan satu sektor pembangunan ekonomi luar bandar yang mempunyai potensi yang tinggi. Bukan saja dari sudut orang kata pengunjung, tetapi dalam masa yang sama dapat memberi peluang pekerjaan, dapat mencernakan orang kata meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar. Beliau ditemui media semasa sesi walkabout di KUDN Putrajaya.